Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Terima kasih atas kesudian anda menonton program Muaizah Ramadan 1442 Hijrah Wakaf Intelek Masjid Muhammad Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berada di dalam bulan yang cukup mulia, bulan Ramadan, yang mana Allah berikan kepada kita ganjaran yang cukup banyak, pahala yang cukup banyak buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi, umat terakhir daripada umat-umat sebelumnya. Maka beruntunglah kita telah berada di dalam bulan Ramadan ini. Rebutlah peluang dan sama-sama kita ingat memperingati di antara satu sama lain. Jadi alhamdulillah, insya-Allah hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, iaitu bagaimana untuk menghindari su'ul khatimah dan meraih husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah itu su'ul khatimah dan apakah itu husnul khatimah? Terlebih dahulu suka saya jelaskan, su'ul khatimah bermaksud kematian ataupun penamat yang buruk. Husnul khatimah bermaksud penamat yang baik. Jadi kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ada pengakhirannya, ada penamatannya, iaitu kematian. Jadi kita hendak sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita hendak kematian kita, penamat kita adalah penamat yang baik, dan kita tak nak kematian kita itu kematian yang buruk ataupun penamat yang buruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah contoh-contoh seperti su'ul khatimah ini? Contoh-contoh seperti su'ul khatimah ini, penamat yang buruk ini, apabila contoh kita mati, kita meninggal di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Contoh kita meninggal di dalam kelab malam, contoh kita meninggal di tempat judi dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai contoh bagaimanakah su'ul khatimah. Bagi husnul khatimah, penamat yang baik, banyak yang diberikan para ulama berkaitan dengan ciri-ciri untuk kita mendapatkan husnul khatimah. Antara penamat yang baik, salah satunya ialah kita nampak apabila seseorang itu meninggal ataupun mendapat kematian ketika mana melakukan ibadah, ketika solat, ketika baca Quran. Itu memang terang-terang kita nampak itu adalah penamat yang baik. Tetapi sebenarnya secara umum kematian yang baik banyak yang kita boleh dapat ataupun kita boleh lihat. Contoh ialah sebagai umat Islam, semestinya apabila kita mati, apabila kita penamat kita sempat mengucapkan Allah, la ilaha illallah, maka itu adalah penamat yang baik. Jadi kita semua nak penamat yang baik, kita nak beriman, mati dalam keadaan beriman. Banyak lagi contoh-contoh husnul khatimah. Mati lemas pun dianggap husnul khatimah.
mati dalam keadaan melahirkan anak juga sebagai husnul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan kepada Allah supaya diri kita sendiri pun akan mendapat husnul khatimah dan mengelakkan daripada mendapatkan su'ul khatimah. Jadi suka saya kongsikan 4 perkara bagaimana untuk kita menghindari untuk mendapatkan sijil su'ul khatimah. Kita nak menghindari su'ul khatimah. Yang pertama, jangan kita meremeh atau meringan-ringankan solat. Kerana solat ini adalah ibadat yang utama. Apabila kita mati kelak, perkara pertama yang dalam ibadah yang akan ditanya adalah solat. Maka jangan kita jangan kita meremeh ataupun meringankan solat. Yang kedua, jangan suka mencari aib orang Islam. Kerana apa? Kerana apabila kita membuka aib orang, kita mencari aib orang, Allah akan buka aib kita. Boleh jadi kita akan terbuka aib kita ketika mana kita mati kelak. Maka jangan kita mencari aib orang Islam. Yang ketiga, bagaimana untuk menghindari su'ul khatimah ialah jangan suka menzalimi orang Islam. Malah bukan sekadar orang Islam sahaja, orang bukan Islam, makhluk-makhluk lain juga jangan kita zalim terhadap mereka, kerana kita takut kematian kita juga dalam keadaan kita dizalimi dalam su'ul khatimah. Dan yang keempat, yang terakhir saya kongsikan bagaimana untuk menghindari su'ul khatimah, sentiasa mengelakkan terus-menerus melakukan dosa besar seperti minum arak, berjudi, berzina, berderhaka kepada ibu bapa dan lain-lain lagi. Jadi insya-Allah sebenarnya banyak lagi perkara yang mana kalau kita buat dapat menghindari su'ul khatimah. Kalau kata kita ambil 4 ni saja, insya-Allah kita akan berjaya menghindari su'ul khatimah. Seterusnya, setelah kita mengetahui bagaimana untuk menghindari su'ul khatimah dan kita nak tahu pula bagaimana untuk meraih husnul khatimah. 4 perkara juga saya ingin kongsikan bagaimana untuk meraih husnul khatimah, kematian yang baik ini. Yang pertama, hendaklah menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqamah. Jadi kita tahu mati kita berdasarkan kepada keimanan kita lah yang akan membawa kita ke syurga ataupun neraka. Kita kena jaga iman kita, kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekalkan secara istiqamah. Insya-Allah kita akan meraih husnul khatimah. Yang kedua ingin saya kongsikan di sini ialah kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan kita. Ya, tadi kita dah menguatkan iman kita, mengekalkan iman kita secara istiqamah. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan kita. Dalam bulan Ramadan ini juga kita sedang berpuasa, lebih-lebih lagi lah kita hendaklah menambah dan memperbaiki amalan kita supaya kita boleh meraih apa yang kita kehendaki di sini ialah husnul khatimah. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana doa contoh yang saya bacakan di awal tadi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Iaitu, ya Allah, tamatkan aku, matikan aku dalam mati yang baik, dan jangan engkau matikan aku dalam mati yang tidak baik. Jadi doa ni macam-macam boleh berdoa. Bukan sekadar dalam bahasa Arab, malah dalam bahasa Melayu pun kita boleh berdoa. Itu salah satu contoh yang sering dibacakan, doa yang sering dibacakan. Dan yang keempat, hendaklah kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ini bermaksud ingat. Apabila kita berzikir, kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung. Ya, jadi banyakkan berzikir, tak kiralah alam apa jua keadaan. Tak semestinya kita hendak berzikir itu hanya apabila selesai solat fardu berjemaah. Solat seorang tak sempat, solat seorang pun tak berzikir, terus berdoa ataupun terus bangun je. Ini kita dah ada peluang sembahyang berjemaah, kita berzikir bersama-sama. Malah ada sebahagian orang
bukan sekadar di mana-mana tempat saja tak berzikir. Sembahyang jemaah pun tidak berzikir selepas habis solat berjemaah. Kerana apa? Kerana tidak merasakan rugi meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 4 perkara yang mana kalau dilakukan secara istiqamah, kita lakukan secara berterusan, insya-Allah kita akan meraih husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, penonton yang dirahmati Allah sekalian, dengan peringatan ini mudah-mudahan dia memberi kesan kepada kita, insya-Allah kita akan berjaya dan kita mengharapkan bahawa kita meraih husnul khatimah dan dapat menghindari su'ul khatimah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muhammad Al-Fatih telah dibina pada tahun 2016 dengan menampung seramai 1,500 orang jemaah. Prasarana yang berbentuk kemudahan untuk para jemaah di masjid ini terdiri daripada ruang solat utama, dewan solat muslimat, balai lintang, pejabat bagi urusan pentadbiran beserta bilik kuliah khas yang memuatkan seramai 30 orang jemaah. Alhamdulillah, pada tahun 2019, masjid ini telah terpilih sebagai Masjid Bestari di Negeri Perak. Satu penilaian permakahan oleh bahagian pengurusan Masjid Negeri Perak telah dibuat, yang mana masjid ini pada tahun 2019 menerima markah iaitu 65.33% yang membawa ranking sebanyak 2 bintang dan berada di tangga pertama dalam Ipoh dan tempat ke-27 daripada 53 buah masjid bestari di Negeri Perak. Manakala pada tahun 2020 pula, masjid ini menerima markah iaitu 83.82% yang membawa rating sebanyak 4 bintang dan berada di tempat kedua dalam Ipoh dan tempat ke-13 daripada 53 buah masjid bestari di Negeri Perak. Yang berbahagia, Datuk, Datin, Tuan-Puan, sempena Ramadan 1442 Hijrah ini dan selaras dengan moto masjid iaitu Masjid Imarah Karya Thayyibah, pihak kami mengalu-alukan semua muslimin dan muslimat untuk mengimarahkan Masjid Muhammad Al-Fatih ini dengan program Ihya Ramadan seperti majlis berbuka puasa, majlis tahlil, kupasan hadis, solat sunat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Manakala 10 malam Ramadan terakhir pula turut diadakan program Qiyamul Lail dan juga sahur turut disediakan. Selain daripada itu, ke arah merealisasikan Masjid Bestari dan keselesaan para jemaah dengan beberapa penambahbaikan telah dirancang seperti pemasangan awning di sisi kanan dan kiri masjid. Begitu juga pemasangan awning di ruangan parkir motosikal untuk keselesaan para jemaah. Pihak masjid juga turut menjalani projek pemerkasaan ekonomi masjid seperti kabin gunting rambut bagi untuk disewakan mana-mana golongan asnaf daripada ahli karya Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Bukan sekadar itu, mulai September 2021, projek pembinaan blok pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih akan dimulakan dengan menelan belanja sebanyak RM2.5 juta dan jangkaan siap projek ini selama 2 tahun. Bagi memenuhi hasrat ini, Jawatankuasa Karya bercadang ingin mendirikan sebuah blok bangunan pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih yang terdiri daripada 2 tingkat merangkumi pejabat pentadbiran, bilik mesyuarat, perpustakaan, bilik tetamu, dewan seminar, bilik kaunseling serta ruang jamuan. Turut juga dirancang iaitu pembinaan landscape untuk laluan jalan kaki bagi mereka yang ingin menjalani aktiviti riadah di kawasan masjid ini. Didoakan usaha yang murni ini dipermudahkan oleh Allah dan sumbangan orang ramai sangat dialu-alukan. Justru
Kami sangat berbesar hati memohon semua muslimin dan muslimat sama-sama menjayakan projek ini dengan menghulurkan infak ke tabung Masjid Muhammad Al-Fatih. Ayuh semua muslimin dan muslimat, kita sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan Karim ini dengan merebut peluang untuk mengutip pahala sebanyak mungkin sebagai bekalan kita di akhirat kelak.